Testing, testing. Bolehkah anda mendengar suara saya dengan jelas ataupun tidak? Bagaimana? Boleh beritahu saya. Adakah ia bunyi berpasir lagi ataupun tidak? Sekarang ini okey. Berpasir ataupun tidak? Saya perlukan bantuan anda sebab saya tak boleh periksa. Terima kasih pada Mudyati Shah. Okay, saya akan bacakan kisah yang pertama yang saya terima melalui kiriman email. Baik, ini kisah ini berkenaan dengan perhentian bas dekat bus stop. Saya berada di luar konti Ria. Anda dapat lihat sekarang ini yang sedang mendengar Casey berada di luar konti. Saya dekat bus stop dan bus stop ni memang sudah tidak lagi beroperasi pada waktu ini. Kejadian yang dikongsi sama datangnya daripada Puan Farida. Beliau berkongsi, beliau balik kerja pada waktu 1 pagi dan duduk dekat bus stop sebabnya husband ataupun suami saya selalunya kalau saya balik kerja pada lewat malam ni, saya boleh claim naik teksi. Dan ada kalanya bila suami saya tidak bekerja, dia akan jemput saya. Katanya di sini, suami saya ni akan menjemput saya dari perhentian bas berdekatan dengan tempat saya bekerja. Dan selepas tu kami akan keluar pergi makan lah, katanya Puan Farida. Dan pengalaman yang dikongsi sama ketika Puan Farida sedang duduk, walaupun bus stop, perhentian bas di Singapura, kebanyakannya, boleh dikatakan hampir semua terang lah, kecuali kalau bus stop tu lampunya rosak, jadi mungkin agak gelap dan malap. Akan tetapi pengalaman yang diceritakan di sini, kejadian ini berlaku ketika dia duduk dekat bus stop yang terang benderang. Maknanya dia seorang dekat sini dan kemudian ada satu lagi bangku, kata Puan Farida. Mungkin seperti inilah contoh, saya tengah duduk dekat bangku ni dan satu lagi bangku di sini. Dan apa yang berlaku, kata Puan Farida, sedang saya tunggu suami saya main handphone. Bila tengah main handphone ni, ada kalanya kita tak sedar, sebabnya kita dengar earpiece, menggunakan earpiece, tengok video, bermain handphone. Jadi kita tak sedar ada orang yang datang. Dan pengalaman yang diketengahkan ini, kata Puan Farida, pada waktu itu saya tengah duduk dekat bus stop, tiba-tiba tengah main handphone ni, saya tak perasan yang ada orang duduk dekat bus stop sebelah ujung sana. Ya, yang dikongsi sama oleh Puan Farida. Jadi, jap Dan pengalaman Puan Farida yang diketengahkan ini. Jadi Puan Farida berkongsi, bila saya terperasan ada perempuan tengah duduk di sebelah tempat bangku tempat saya duduk di bus stop ni, saya pun tertanya-tanya dan tertengok-tengok, adakah ia rakan kerja saya? Sebabnya dekat kawasan yang Puan Farida kerja ni tak ada bangunan lain kecuali bangunan Puan Farida yang bertugas ni lah. Jadi kemungkinan kenal kawan kerja. Kalau tidak, apa tujuan wanita ni buat di sini lah. Jadi apa yang berlaku ni, yang dikongsi sama oleh Puan Farida, yang mana saya cuba jenguk-jenguk, tapi wanita ni macam seolah-olah tak nak tunjukkan wajahnya. Tak nak tunjukkan wajahnya. Saya cuba jenguk lagi, dia macam memandang ke arah sana. Jadi apa yang berlaku, saya pun berdiri, saya action lah, main handphone, jalan kan. Saya jalan ke depan, sambil-sambil tu mata saya menjeling lah nak tengok adakah orang ni saya kenal ataupun tidak. Kalau saya kenal, mungkin dia nak ke mana tu saya boleh tanya suami lah, kalau boleh hantarkan. Jadi kita akan cuba. Baik, berkongsi sama. Ada yang katakan tak dengar audio. Ini sebenarnya
percubaan sebab minggu depan saya akan keluar nanti, jadi saya nak cubakan mikrofon ni, harap-harap dapat dengar dengan jelas lah. Dan saya cuba beberapa kali tapi ada mengatakan tidak dengar. Okey, ada cubaan mikrofon yang ini berpasir sedikit lah kalau saya gunakan connection ni. Yang ini clear tapi itulah, saya tak boleh kawal bunyi pasir ni. Okey, kenapa ada, sebelum saya cerita Puan Farida ni, sebenarnya hari ni adalah hari percubaan. Saya cuba buat Facebook live ni. Jadi ada mengatakan dengar ada kat radio tak ada suara, Facebook clear, radio no sound guna earphone tadi KC. Okey, sound better. Okey, loud and clear, carry on. Baik, ini agak berpasir sedikit. Saya rasa nanti mungkin esok saya akan tukar kabel lah. Baik, saya akan cuba hubungi Konti untuk dapatkan informasi lebih terperinci lagi. Jadi hari ini jangan salah faham, saya sedang keluar buat percubaan. Minggu depan saya akan berada di salah sebuah kawasan di Singapura, lebih tepat lagi di salah sebuah pantai di Singapura, untuk melakukan Misteri Jam 12 live. Jadi sebab tu saya hari ini diarahkan oleh bos untuk buat percubaan line test. Dia harap anda dapat bersabarlah. Okey. Baik, di radio boleh dengar? Di radio bagaimana? Kalau melalui aplikasi radio, adakah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Testing, testing. Testing 1 2 3 4 5 6. Okey. Sekarang dengar dengan jelas? Bagaimana? Clear Okey, baik. Jadi kisah yang ingin saya kongsi dengan anda ni, pengalaman yang mana diketengahkan di Ria 897 FM. Puan Farida datang ke bus stop seorang diri seperti yang saya ceritakan awal tadi. Beliau datang dan untuk dijemput oleh suaminya pada satu hari ini. Jadi Puan Farida duduk dekat bus stop, sedang pakai earpiece, bermain handphone, dengar lagu ke tengok video. Jadi beliau sampaikan sehingga kan tak perasan yang mana waktu tu, kata Puan Farida, pada waktu itu ada orang yang duduk dekat bus stop, dan apa yang berlaku pada ketika itu, bila saya terperasan ada orang sedang duduk dekat bus stop. Pada anda yang baru saja bersama dengan kami, saya berada di perhentian bas seorang diri. Dia memandang ke arah wanita yang sedang duduk tu. Wanita ni duduk ke arah sana lah, memandang ke arah sana. Dan katanya, saya pada mulanya beberapa kali cuba toleh dan memandang ke arah wanita tu. Akan tetapi wanita ini tidak langsung bergerak dan memandang ke arah saya. Malah saya terpaksa berdiri dan konon-kononnya sedang bergerak ke depan dan tengah tengoklah suami saya dah sampai ke belum. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, saya cuba menjeling dan memandang ke arah wanita tu. Akan tetapi wanita ni langsung tidak toleh dan memandang ke arah saya. Jadi pada waktu itu kata Puan Farida, saya masih tertanya-tanya siapakah wanita yang duduk dekat bus stop pukul 1 pagi. Saya duduk dekat bus stop sebab suami saya akan jemput saya. Suami saya akan datang menjemput saya dan kita nak keluar pergi makan. Jadi kebetulan pada malam tu ataupun pagi tu ternampaklah seorang pekerja yang lain, kemungkinan kawan saya lah. Akan tetapi memang beliau tak tunjukkan wajahnya. Saya pun menghampiri wanita yang tengah duduk. Dia tengah duduk seorang tak, anda bayangkan tak apalah, beranikan dirilah. Daripada satu sudut dekat sana, Puan Farida dari sudut, mungkin satu sudut di sini, dia berdiri memandang ke arah orang yang tengah duduk dekat sini. Kemudian apa yang berlaku, dia jalan, dia menghampiri dan dia pun tanya, excuse me, hello.
Dia tegur wanita tengah duduk "Excuse me, hello." Dan apa yang berlaku, wanita ni langsung tak jawab tau. Hello. Yang buat, katanya saya terperanjat apabila wanita ni mula menangis. Wanita ni mula menangis, kata Puan Farida. Dan saya daripada berdiri di hadapannya, saya terus langkah ke belakang, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dan terus saya berdiri dekat hujung perhentian bas, yang mana saya takut nak berdepan ataupun duduk di sebelah wanita berkenaan. Kisi, waktu tu saya telefon suami, "Abang dekat mana?" Katanya, "Abang lagi 5 minit sampai," kata suami. "Abang cepat sikit bang, please. I dah tak kena gaya." Jadi suami pada waktu itu kata, "Okey abang cuba." Pendengar Ria 897 FM, Puan Farida kata perempuan yang tengah duduk di sebelahnya tiba-tiba berdiri dan terus dia lari ke hadapan, yang mana di hadapan kawasan bus stop yang Puan Farida duduk ni adalah kawasan hutan dan semak samun. Dia berdiri, dia pekik dan dia lari masuk ke dalam hutan dan terus hilang. Saya cerita pun meremang ni. Waktu tu Puan Farida katakan yang dia terasa amat takut dan terperanjat dengan keadaan wanita yang tiba-tiba bertukar menjadi sesuatu yang menyeramkan. Pada mulanya saya ingatkan wanita ni adalah manusia. Akan tetapi saya hanya anggap dia adalah seorang wanita yang tak betul, gila. Sebabnya kalau hantu takkanlah saya boleh nampak depan mata kisi. Jadi suami pun sampai masuk dalam kereta. Kemudian suami saya memandu, berlalu pergi dari bus stop ni lah. Pandu, kata Puan Farida. Waktu itu bila suami saya memandu, saya terpandang dekat satu lagi sudut bus stop, wanita yang sama sedang duduk. Wanita yang sama sedang duduk dekat satu lagi bus stop. Dan saya terus terperanjat dan istighfar. Suami tanya kenapa? Saya kata tak ada apa-apa bang, nanti saya beritahu abang. Dalam perjalanan saya baca surah, baca, sampailah kami tiba di tempat yang kami nak makan. Sedang makan saya ceritakan pada suami yang saya ternampak sesuatu lah di bus stop, dan suami pun terperanjat. Kata suami, tadi bila awak cakap awak terperanjat, awak istighfar dekat bus stop yang kedua, saya pun nampak macam ada perempuan tengah duduk dekat bus stop tu. Dan saya pun tertanya dalam hati, kenapa pula perempuan ni boleh duduk dekat bus stop pukul 1 lebih pagi? Mana ada bas? Saya hanya anggap kemungkinan dia pun macam awak jugalah, tengah tunggu suaminya jemput pulang. Terima kasih Casey daripada Kak Farida. Itulah kisah yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12 di luar konti. Kepada anda yang sedang menonton video live ni, Casey sebenarnya berada dekat luar konti, sedang buat sound test untuk Misteri Jam 12 luar konti pada minggu depan. Ini hanya sound test, dan nanti akan beberapa hari akan datang ni saya kena buat video test pula. Saya akan menggunakan bukan handphone, saya akan menggunakan kamera handphone dan juga DSLR, dan saya akan bawa laptop. Jadi live ni akan, transmission ni akan berjalan seperti ada macam dual kamera macam tu lah. Saya akan cuba, ini adalah percubaan. Dan kepada yang sedang menonton, terima kasih kerana menonton Misteri Jam 12. Saya berada di luar konti berkongsi pengalaman misteri sedang berjalan. Saya tengah duduk dekat bus stop ni. Dan kisah selanjutnya ingin saya kongsi dengan anda yang diceritakan pengalaman misteri daripada beberapa orang teman. Baik, selanjutnya saya minta maaf kalau saya bercerita ni saya tak tengok kamera, sebab saya kena baca email tengok handphone Jadi dia teruskan sebentar kejap Okey, ini daripada Azlan. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kejadian ini berlaku ketika saya sedang berlari-lari anak. Berlari-lari anak pada waktu malam. Dan saya ni memang katanya saya memang gemar berlari-lari anak pada waktu malam, dan saya lebih suka melakukannya pada waktu malam kerana malam ni sunyi, tak banyak kenderaan dan juga udara agak nyaman. Jadi itulah pilihan saya melakukan lari-lari anak pada waktu malam. Jadi apa yang berlaku di kongsi sama ni oleh pengirim kita, sedang saya jogging, tiba-tiba katanya saya terdengar sesuatu yang menakutkan.
yang mana beliau menceritakan satu kejadian yang berlaku dekat dia. Misal kata awak tengok ni laluan ni nampak. Katanya di sini sedang saya jogging ni, saya terperasan ada orang ikut saya dari belakang tu. Saya dengar macam saya jogging tak 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 tak. Di belakang ni yang orang ikut saya ni bunyi tak 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 tak. Jadi ada bayangan saya terhenti seketika dan dia pun berhenti. Wow. Saya pula kat sini, jangan pula ada yang ikut saya Seram pula Jadi bila saya berhenti, dia berhenti. Dan katanya di sini, lalu saya entah macam mana saya boleh keluarkan perkataan, aku tak ganggu kau, kau jangan ganggu aku. Dalam beberapa saat saya mula jogging, tiba-tiba saya dengar bunyi macam burung bersayap dan terbang berlalu pergi. Saya terperanjat Casey. Bila toleh belakang, sememangnya di belakang saya memang tidak ada orang. Jadi itulah kisah yang dikongsi sama. Yang ringkas, saya cuba baca beberapa kisah yang ringkas dahulu. Mohon maaf pada anda yang sedang mendengar radio live. Saya Casey berada kini di luar konti, berkongsi pengalaman. Dan ini adalah percubaan untuk saya lakukan Misteri Jam 12 live versi full, yang mana nanti saya akan minta bantuan anda untuk mengundi ke mana saya harus pergi untuk melakukan kisah Misteri Jam 12 live. Sekarang sedang berjalan, memang sunyi sepi, percubaan saja. Jadi malam ni audionya tengah test audio, tengah test mikrofon, dan network hanya menggunakan 4G dari handphone lah. Baik, kisah selanjutnya ini berkenaan dengan taman, dekat taman. Sepasang kekasih ini berlaku di Temerloh. Temerloh tu di mana? Boleh kongsi tak? Ya, Temerloh. Di manakah tempatnya yang dipanggil Temerloh? Okey, baik, Temerloh. Pengalaman yang diketengahkan oleh pengiring kita. Beliau menceritakan ketika saya sedang berdua-duaan dengan tunang saya dekat sebuah taman di Temerloh pada waktu itu. Saya sedang duduk lah. Kami berdua sedang duduk. Jangan main-main duduk di halayak ramai, nanti kena tangkap kena tangkap terus kena kahwin nanti. Jadi katanya ini kiriman daripada Rosli Rosli berkongsi pengalaman. Waktu itu adalah tunang saya, sekarang dah jadi isteri ke si, alhamdulillah. Waktu itu saya dengan tunang saya sedang duduk di sebuah taman dekat Temerloh, yang mana saya sampai dululah, tunang saya belum lagi sampai. Waktu tu memang kita dah berjanji nak pergi terperanjat saya terdengar bunyi sesuatu tadi Anyway, katanya di sini saya dah berjanji dengan tunang saya nak keluar dengan dia, tapi kita jumpa tempat biasalah. Sebabnya saya ada birthday surprise. Itu adalah hari lahir tunang saya. Saya pun baru balik kerja, tunang saya pun baru balik kerja. Jadi kenapa kita jumpa dekat taman ni? Ini kerana taman yang dimaksudkan oleh Rosli ini adalah tempat pertama kali saya berjumpa dengan tunang saya. Waktu itu kita berjumpa, berkenalan sebagai kawan. Dan saya pun nak kasihkan surprise. Ini adalah sambutan hari lahir yang terakhir sebelum tunang menjadi isteri. Jadi nak jadikan sesuatu kejutan lah untuk tunang saya. Jadi kita teruskan kisah yang mana kejap ni best. Okay. Jadi katanya di sini saya sampai dulu, tunang saya belum lagi sampai. Bila saya message dia, dia kata sorry lambat sikit, on the way. Saya pun sedang duduk, saya isap rokok lah. Tiba-tiba saya terdengar waktu tu, sedang saya duduk ni, saya terdengar bunyi burung hantu dekat kawasan taman yang saya sedang duduk. Bunyi burung hantu tu. Jadi apa yang berlaku, saya pun mendongaklah ke langit. Dongak tengok dekat taman ni pokok memang banyak, tapi burung hantu ni datang dari pokok mana ni? Saya pun mula tengok atas, cari mana burung hantu bunyi ni. Kata Rosli, sumpah Casey, saya tak bohong. Ini pengalaman peribadi yang memang menakutkan. Apabila saya pandang betul-betul dekat satu pokok ni, saya ternampak ada satu figura tau. Ada satu figure berwarna putih, dan saya nampak mempunyai wajah yang jelas dekat pokok. Dan mukanya seolah-olah dia yang sedang membuat suara yang menyeramkan itu, dengan mata yang terbeliak dekat atas pokok berbungkus wajah dengan kain putih.
Sumpah Casey, saya bangun daripada tempat duduk dekat taman di Temerloh. Saya bangun, saya jalan ke tepi jalan. Saya telefon tunang saya kata, okey, jumpa I dekat tepi road, bukan dekat dalam taman. Kemudian tunang saya kata okey. Tunang saya waktu tu sedang menaiki kenderaan temannya yang menghantar beliau untuk jumpa dengan saya. Jadi saya ni dah siap dengan hadiah. Oleh kerana tadi tengah duduk di taman di Temerloh ni, saya terkena gangguan sebab wajahnya mata terbeliak, mulut menghasilkan bunyi yang saya dengar dari jauh macam Saya pun keluar duduk di bahagian tepi jalan. Tunang saya sampai. Saya pun batalkan niat sebenarnya, barang-barang dah simpan dalam kereta. Kemudian dia turun, saya pun ajak dia naik kereta dan terus kita tinggalkan kawasan tu untuk pergi makan malam. Hanya dekat kawasan seafood makan malam itulah saya memberikan hadiah dan mengucapkan selamat hari lahir kepada tunang yang tersayang, yang itu sekarang ini menjadi isteri saya. Boleh tak kisah sebut namanya? Okey, ini daripada tunang anda, Rosli Marzuki, khas untuk isteri lah pada waktu itu tunang, Nur Hidayah binti Sabtu. Jadi terima kasih pada Rosli Marzuki, khas untuk isteri tersayang Nur Hidayah binti Sabtu. Terima kasih. Jadi saya tidak beritahu katanya beliau di sini, untuk pengetahuan Casey, saya langsung tidak beritahu isteri saya ataupun tunang saya pada waktu itu kejadian yang menimpa saya. Saya hanya simpankan kisah ini dan berkongsi dengan Casey untuk Misteri Jam 12. Terima kasih. Baik saudara, apa yang sedang anda dengar sekarang ini, MJ12 ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut ya dengan apa yang dikongsi sama. Ingat, Misteri Jam 12 ini hanya sekadar hiburan dan Casey berada di luar konti untuk berkongsi kisah-kisah misteri yang diketengahkan. Jadi saya sedang sound test, minta maaf kalau tadi masuk agak lambat sedikit, sebabnya saya sedang cuba periksa dan cuba tengok dapat network ke tidak, dan menggunakan earphone, earpiece lah, tukar mikrofon. Jadi kena tengoklah yang lebih sesuai, yang mana boleh saya gunakan. Jadi Rosli berkongsi pengalaman. Seterusnya ini datangnya daripada Nur Hashmi. Nur Hashmi katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Hashmi, berasal daripada Bandar Baru Uda. Kejap, mana tadi email. Okey, ni dia. Saya Nur Hashmi, berasal dari Bandar Baru Uda. Pengalaman yang saya nak kongsi, kejadian yang menakutkan ini berlaku pada saya ketika saya sedang di rumah dalam bilik saya. Sambil-sambil mendengar MJ12 ni, saya pun mengajak adik saya untuk dengar bersama. Tapi adik saya jenis yang penakut, jadi dia tak berani nak menemani saya dalam bilik. Malah adik saya ni ada bilik tidurnya sendiri, saya ada bilik tidur saya sendiri. Jadi seringkali kalau saya dengar MJ12, selalunya adik saya kadang-kadang akan masuk ke bilik saya, tidur dengan saya. Jadi bila saya kata pada malam ni saya akan dengar rancangan Casey Misteri Jam 12, dia tak akan tidur dengan saya. Malah katanya adik saya akan tidur di dalam biliknya seorang diri. Jadi itulah yang diketengahkan, yang dikongsi sama, benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Jadi Rosli pula, tengoklah Jadi pengirim kita Hashmi Nur Hashmi berkata, waktu tu sedang mendengar MJ12. Jadi Casey sedang putarkan lagu. Adik saya cuba masuk dalam bilik. Bila saya buka pintu perlahan-lahan, tolak pintu, cekik, saya tengok adik saya ni sedang sibuk main handphone. Jadi bila saya buka pintu bilik dekat belakang, dia tak perasan. Saya buka perlahan-lahan, saya tengok lampu handphone tengah pegang ini dan tengah tengok handphone. Jadi main handphone Apa lagi, saya pun bila Casey sedang mainkan lagu, saya pergi dekat bilik adik saya ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Kemudian saya lari masuk bilik saya tutup pintu dan saya baring dekat atas katil, sumbat earpiece dan saya tunggu adik saya dalam beberapa saat datang. Tuk tuk tuk, buka pintu. Dia buka, dia tanya saya, "Bang, tadi abang ketuk pintu bilik adik?" "Tak adalah, mana aku dah ketuk pintu bilik kau. Bang jangan main-main lah. Aku tengah dengar Casey punya show lah. Aku nak ketuk pintu bilik kau, apa cerita?" kata saya pada adik saya. Saya dalam hati Casey nak ketawa, Casey tak bahak. Nampak sangat wajah adik saya ni dalam keadaan ketakutan. Yelah, abang masih lagi dengar MJ12 ke? Alah, tak nampak ni.
saya pun tunjukkan handphone sebab saya dengan MJ12 saya akan buka speaker KC sekuat-kuatnya, gunakan Bluetooth speaker. Jadi waktu tu adik saya pun tutup pintu. Saya tunggu dalam beberapa minit dia masuk balik biliknya. Apa yang berlaku? Saya pergi ke bilik adik saya sekali lagi, saya ketuk tuk 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 tuk. Saya lari masuk bilik saya, tutup pintu lagi. Kali kedua adik saya datang, "Bang, jangan main-main lah bang. Abang ketuk pintu Wow. Terasa macam "Bang, jangan main-main lah bang. Abang ketuk pintu kata adik saya kepada saya. Kepada anda yang sedang menonton Facebook Live, anda boleh dengar radio sebab radio ada background music, ada sound effect. Yang ini tidak ada. Jadi sebab tu agak lain sedikit. Nanti pada hari yang mana saya buat Facebook Live secara rasminya, saya akan bawa mixer. Saya ada bawa mixer, akan bawa laptop, jadi supaya dapat balance audio untuk anda dengar live dan juga di udara. Dua-dua ada sound effect. Jadi berkongsi pengalaman yang diceritakan di sini. Kali kedua saya ketuk, kembali pada kisahnya. Kali kedua saya ketuk pintu adik saya lari, adik saya datang. Dalam keadaan wajah yang takut, dia tanya saya lagi, "Abang betul ke bang? Abang tak ketuk ke?" "Tak ada lah, aku tak ketuk lah." Adik saya pun tanya pada saya, "Bang, boleh tak saya dengar abang kat sini?" "Tapi aku dengar MJ12 tau." Tak apalah bang, tak apalah bang. Saya tutup telinga je lah bang." Adik saya waktu tu memang takut dengan MJ12. Oleh kerana dia takut ada orang ketuk pintu bilik, dia datang balik dekat bilik saya dan dia tidur dengan nak baring dan tidur dengan saya. Apa yang berlaku pendengar Ria 897 FM? Bila adik saya dengan saya dalam bilik, dah habis MJ12, pukul 2:10 pagi, saya dah nak tidur. Adik saya dah masuk alam mimpi pada waktu itu. Kemudian saya tengok adik dah tidur, saya pun tarik selimut nak tidur. Sesuatu berlaku. Tuk 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 tuk. Ada orang, sumpah KC, ada orang ketuk pintu bilik saya di rumah saya di Bandar Baru Uda. Saya tengok adik saya tengok pintu. "Siapa tu?" Diam. Tuk 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 tuk. Adik. Apa bang? Adik sana sikit dik. Abang nak tidur bawah dengan adik. Sumpah KC, saya naik takut KC. Siapa yang ketuk pintu bilik? Takkan mak dengan abah saya. Saya baring dekat bawah dan semenjak hari itu, saya dah tak lagi menakut-nakutkan adik saya. Sebab saya tak nak adik saya terganggu dan saya tak nak saya juga terkena serpihan gangguan ini. Sumpah pada malam tu, setelah saya 2 kali prank adik saya, bila dah habis MJ12, saya pula nak tidur, saya dengar sebanyak 2 kali ada orang ketuk pintu bilik saya. Terima kasih. Jadi bagaimana agaknya? Itulah kisah yang dikongsi sama saudara. Sekali lagi, ini adalah percubaan Facebook Live. Saya akan buat Facebook Live minggu depan, dengan membawa mixer, dengan membawa laptop, dengan membawa kamera yang betul. Jadi ini cuba audio saja sebab saya akan gunakan sistem audio yang saya bawa bersama pada waktu ini, dan saya harap akan lebih kualitinya akan lebih baik dari sekarang Dan minggu depan saya akan buat MJ12 live di luar, yang mana saya perlukan bantuan anda. Saya akan berikan ada 3 tempat lah untuk saya pergi, pantai A, B, C, dan anda buat undian, dan kita tengoklah undian mana. Saya akan cuba pergi ke pantai itu dan menyampaikan kisah misteri di pantai yang disebutkan. Jadi terima kasih pada yang menonton dan kita akan bergerak ke tempat yang lain. Bukan senang ni nak jalan-jalan. Ada basikal lah. Jadi pada anda yang sedang mendengar di udara Ria, terima kasih diucapkan pada semua. Saya sedang berada di luar konti untuk berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12, dan saya nak cari tempat yang baik untuk saya ketengahkan pengalaman misteri.
Okey. Jadi inilah. Kita akan sekarang pukul berapa ni? Tengok jam Kita akan berehat seketika. Kita akan dengar lagu dan selepas lagu ni saya akan kembali ke ruang udara Ria secara live untuk berkongsi kisah. Jadi ini adalah percubaan. Terima kasih pada yang menonton. Jangan lupa untuk share. Saya akan keluar konti minggu depan all out dengan saya membawa kamera yang baik. Pastinya saya akan membawa mixer untuk audio mixing. Bila saya bercerita ni pastinya ada background music. Saya akan bawa bersama laptop saya untuk Facebook Live. Jadi Facebook Live pada minggu depan ni tengoklah kalau saya boleh bergerak ke ataupun saya hanya sekadar duduk di satu tempat. Tapi saya akan pergi ke pantai, salah satu pantai di Singapura. Saya akan beri anda 3 pilihan. Kita kembali ke studio Ria 897 FM dan kita akan kongsi kisah sebentar nanti bersama dengan saya, KC, dalam Misteri Jam 12. Terima kasih. Bye-bye.